hanya beramal baik saja. Tapi bila dia ada sombong dalam diri dia, bila dia mendapat jemputan eksklusif daripada Allah Ta'ala, dijemput, dihidangkan syurga. Bila dijemput, maknanya tak perlu nak hisap dah amalannya, banyak ke sikit ke yang 500 tahun tu. Tapi bila dia protes dengan Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, dia protes dengan Allah. Dia kata dengan Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga engkau bukan kerana rahmat engkau, tapi aku nak masuk syurga engkau, aku nak bayar dengan amalan aku yang 500 tahun. Kita umur dah 50. Adakah 50 tahun tu cukup, memang komplit 50 tahun tu amal? Ataupun entah-entah baru semalam taubat, hari ni hari pertama beribadat? Saya yang dah 36, baru 36. Kosong lagi. Boleh si borang lepas ni. Sebab nak berkat hidup, kena kahwin banyak. Dan ibu-ibu kalau nak berkat hidup, kena izinkan suami kahwin banyak. Nak dapat rahmat, kena izinkan suami, kena redha suami bila nak minta kahwin. Sebab yang arah selain pada firman Allah Ta'ala, kahwinlah 2, 3 atau 4. Nabi sambut dengan satu hadis, tanakahu taksuru, perbanyakkanlah kahwin. Jadi kalau dah tak izin, tak redha untuk suami kahwin lebih pada satu, macam mana nak dapat rahmat? Seperti mana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sekalian, dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita duduk dalam bulan keberkatan, bulan rahmat, bulan Nabi, bulan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau saya ulang balik bab kahwin banyak tadi, tak boleh nak ikut, ataupun tak ikut pun tak apa. Yang penting redha. Yang penting jangan menegakkan benang basah, ataupun menidakkan. Macam mana kita nak dapat inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Silat-silat kita akan jadi macam hamba tadi, sombong dengan Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la yadkhulul jannata bi'amalihi. Kata Nabi, kita nak cek balik tentang cerita yang disebut dalam satu hadis tentang hamba yang umur dia 500 tahun buat amal ibadat. Dengan dalil ni, Nabi sebut, ibu-ibu, ayah-ayah, la yadkhulul jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga Allah dengan amalannya.
Jadi buat apa kita datang solat malam ni? Buat apalah insan yang mulia di hadapan Allah Ta'ala yang mengeluarkan zakat berjuta ringgit untuk membina rumah Allah Ta'ala ni, memudahkan seluruh warga kota warisan beribadah. Buat apa saya daripada semalam, petang, pagi tadi sampai petang sibuk dengan DJ, ini datang lagi meraihkan, mengamalkan sunnah Nabi. Hakun muslim alal muslim khamsun. Saya datang ni bukan sebab saya hebat, ibu-ibu ayah-ayah, tapi atas dasar saya melaksanakan hak Islam terhadap Islam yang lain, iaitu menerima jemputan. Nak bagi hilang gemuruh ni, angkat telefon ibu. Angkat telefon ibu saya. Mak, Alung minta ampun, minta maaf. Doakan Alung boleh handle program, boleh kuasai audien. InsyaAllah lepas ni yang tak redha akan redha. Jadi ibu-ibu ayah-ayah, Nabi kata tidak ada seorang pun boleh memasuki syurga Allah dengan amalannya. Bila sahabat dengar, qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya, adakah kamu pun sama juga wahai Rasulullah? Apa yang Rasulullah jawab? Apa Nabi kita jawab, ibu-ibu ayah-ayah? Nabi jawab, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkanlah, kata Nabi, jika Allah meletakkan aku, menjadikan aku dalam golongan manusia hamba yang mendapat rahmat Allah. Jadi sesuailah dengan tajuk, mencari berkat, mengharap rahmat. Jangan ada depan saya ibu-ibu ayah-ayah yang datang malam ni, sekalipun jawatan dia imam, apatah lagi Bilal, datang kerana jawatan. Apatah lagi kita ibu-ibu ayah-ayah, jangan datang malam ni kerana nak makan. Dengan tadi kata ada kambing golek. Dia tergolek kat mana dulu tak tahu, bawa sini tinggal golek saja. Minta-minta tak tergolek lagi kat tempat lain. Termasuklah yang pengurusi surau. Nak dapat keberkatan, jangan datang sebagai tugas kita sebagai pengurusi surau. Dan jangan ada yang datang seperti sebuah lagu berbunyi, karena terpaksa aku melangkah pergi, ke surau hijrah, taman kota warisan. Jangan ada yang datang kerana terpaksa. Lagilah kosong, tak ada berkat, silap-silap, tak ada rahmat Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu ayah-ayah, yang menyebabkan hamba tadi nyaris dicampak oleh Allah Ta'ala masuk neraka kerana dia tak setuju nak masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Dia nak bayar dengan amalan dia yang 500 tahun. Tiba-tiba dia sombong.
nak dapat keberkatan, jangan ada sombong dalam diri kita. Jangan sombong bila dah ada, jadi kaki surau sikit. Sebab itulah, seperti mana yang baru kata tadi Ustaz Zamri, otai saya, dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita nak kupas cukup luas tentang nak dapat keberkatan, nak dapat kasih sayang Allah. InsyaAllah saya tak akan jawab dulu. Saya tak akan jawab dulu. Ingatkan saya kalau saya terlupa nak jawab. Jadi untuk sesi pertama ni, ingatlah, saya ingatkan diri saya yang bernama Nasrullah bin Hasbullah, dan kita semua, sebelum forum ini berlanjut lebih panjang, agar kita dapat mencari berkat dan dapat mengharapkan rahmat Allah, pastikan, saya pesan pada diri saya dan kita semua, ibu-ibu, ayah-ayah, perbetulkan niat dan pastikan datangnya kita ke rumah Allah Ta'ala ini, dalam hati kita tak ada benda lain, hanya Allah, Allah, Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Nasrullah. Maksud Nasrullah ini pertolongan Allah, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Simple je uraian Ustaz tadi, bahawa kita nak berkekalan rahmat dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala dunia sampai akhirat, ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Innama a'malum binniat. Niat kita itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz tadi mukadimah cerita kalau nak rahmat Allah Ta'ala kena lebih daripada satu. Saya malam ni Ustaz, saya rasa kali pertama saya bersanding. Sebab latar belakang kita punya design ini yang ditaja oleh Nosa, salah satu kedai jahitan di Kota Warisan ini, yang komitmen kepada program-program surau dalam perkara-perkara kebaikan, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan rahmat Allah, insya-Allah. Ini saya rasa kali pertama saya bersanding Ustaz, walaupun saya dah berkahwin. Sebab kahwin dulu tak bersanding, itu masalahnya. Jadi tuan-tuan, kalau nak tengok saya bersanding, maknanya isi saya kena benarkan kahwin satu lagi lah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, untuk makluman, kita ada 3 pusingan. Pusingan pertama kita dah berlalu ini dengan 2 soalan. InsyaAllah kita akan masuk pusingan kedua dengan 2 soalan juga kepada ahli panel. Dan pusingan yang ketiga saya offer kepada tuan-tuan sekalian untuk bersoal jawab sekurang-kurangnya dengan 3 soalan, untuk kita memenuhi masa sebelum kita solat isyak berjemaah dan sebelum kita menikmati jamuan, juga dengan ditaja oleh penduduk di Kota Warisan ini dengan 6 ekor kambing. Siang tadi 6 ekor kambing akikah, 1 ekor lembu akikah semua sekali Ustaz. InsyaAllah kalau Ustaz ada rezeki dapat jamah sikit malam ni. Kalau ada rezeki lah, saya pun tak tahu ada ke tidak, ke dah habis orang Kota Warisan makan semua. Nah, selepas ini kita ada jamuan, tuan-tuan rasalah sebersikit. Kalau nak berkat dengan rahmat tu, jangan rasa kambing tu dia seorang yang punya. Ingat orang belakang, rasa sikit-sikit biar semua dapat anak-anak kita kat atas tu, yang dah senyap tu, kan, pun dapat juga rasa sepotong 2 daging kambing golek kita malam ni, insyaAllah. Jadi saya nak pergi kepada soalan yang ketiga pada Ustaz Zamri, melanjutkan lagi perbahasan kita tentang keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya nak bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 156, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh tentang keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ard
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri ataupun penempatan itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakah daripada langit dan bumi. Ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah taala akan mengurniakan barakah daripada langit dan bumi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tak berapa percaya dengan ayat-ayat Allah taala, tak berapa yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan seksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi saya kembali kepada Ustaz Zamri untuk menghuraikan tafsiran lebih lanjut ayat ini, ya Ustaz. Bagaimanakah agaknya Ustaz tentang huraian surah Al-A'raf ini, ayat 96, maaf tuan-tuan, ayat 96 ini, dan sebab-sebab kenapa barakah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan kita di dunia ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Moderator, rakan panel, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bertemu kita pada pusingan yang kedua. Saya tinggalkan tuan-tuan pada pusingan yang pertama tadi dengan suatu persoalan. Bagaimanakah kita nak memiliki suatu barang yang begitu mahal yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai barakah dan rahmat. Dia bukan milik manusia. Dia bukan milik pemimpin, dia bukan milik tok guru, tetapi dia milik Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang saya tinggalkan tuan tadi ialah bagaimanakah kita nak memiliki barang yang amat berharga ini? Pastilah tuan-tuan berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Isa AS kepada kita, nak dapatkan barakah ni kena minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kata Nabi Isa AS, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang penuh dengan barakah, di mana juga aku berada. Maknanya tuan-tuan, kat mana pun kita ni jadi orang yang bermanfaat, orang yang berfaedah, orang yang dirasai kehadirannya, kebaikannya, jariahnya, sumbangannya kepada masyarakat. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Musa AS dan Allah Ta'ala nukilkan, Allah Ta'ala rakamkan ucapan Nabi Musa tadi, nak bagi tahu dengan kita, nak dapat barakah ni kena minta. Tapi persoalannya tuan-tuan, persoalan yang keduanya, adakah kita layak nak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimanakah untuk melayakkan kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan bila mana kita minta, Allah Ta'ala kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepadaku, wahai umat manusia, berdoalah pada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan kabulkan. Bagaimanakah astajib lakum tu nak sampai dekat kita? Maknanya barakah tu nak jatuh atas kota warisan ini. Bagaimanakah rahmat tu nak jatuh atas kota warisan? Adakah orang-orang yang memohon di dalam kota warisan ini layak untuk mendapat barakah, layak untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila mana kita mendapat barakah tuan-tuan, pastinya kita akan merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu diturunkan di atas nama Ar-Rahim. Tanzilu dalam Yasin sebut Al-Quran itu diturunkan di atas nama kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat rahim Allah Ta'ala. Maknanya Al-Quran itu didatangkan kepada kita tuan-tuan, nak tunjukkan pada kita betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Persoalannya sekarang, adakah kita dapat merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Kata orang tuan-tuan, tak bercinta, bagaimana kita nak tahu nikmat bercinta? Mungkin tuan-tuan masih ingat ya, nikmat kita bercinta masa muda-muda dulu ya. Bila mana kita bunyi telefonnya ring, alamak, tengok, Allah, makwa telefon. Kan? Halo, apa khabar? Assalamualaikum. Lembut tuan-tuan. Kering, bos telefon. Oh, apa khabar bos? Ya bos. Okey. Lain tuan-tuan. Masa kita tengah angau-angau dulu kan. Ingat. Nasrul dia tak angau lagi tuan-tuan. Dia tak kahwin lagi. Tu tak kahwin lagi.
Dia tak tahu. Nak cerita pun tak tahu. Belum lagi. Kata orang Arab, man la yazuk la yadri. Siapa yang tak pernah rasa, tak tahu apa-apa. Cerita pun tak faham dia ni. Gitu. Jadi Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita nak merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita melakukan apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Barulah kita dapat merasai nikmat kasih sayang tadi. Barulah kita dapat merasai rahmat Allah Taala, barulah kita dapat merasai barakah, makna barakah Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan dalam ayat yang dibacakan oleh pengurusi tadi, bahawa orang yang akan mendapat keberkatan ini ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, orang yang akan mendapat barakah Allah taala ialah orang yang memenuhi standard Allah Subhanahu wa taala. Apa standard Allah taala? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Orang yang nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mesti tunjukkan rasa syukur kepada Allah taala. Bagaimana nak tunjukkan rasa syukur kepada Allah taala? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belanjakan rezeki yang Allah Taala beri kepada kita kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Ini makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita nak dapat barakah, kita mesti memenuhi standard piawai yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Kita nak dapatkan rahmat, kita kena bersyukur kepada Allah Taala. Sedangkan memenuhi standard Allah Taala, bersyukur kepada Allah Taala, titik tolaknya ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tak mau, untuk kita menjadi insan yang layak berdoa kepada Allah Taala, yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Taala, maka titik tolaknya orang di kota warisan ini kena memastikan akidahnya betul, akidahnya sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengesakan Allah Taala dan kita menerima kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita memenuhi makna beriman kepada Allah Taala, kita memenuhi maksud tauhid, kehendak tauhid kepada Allah Taala, kita memenuhi makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situlah akan barulah bermulanya titik takwa kepada Allah Taala. Dan bagaimanakah nak bina takwa? Allah Ta'ala ajar pada kita tuan-tuan dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan bagaimanakah sepatutnya kita nak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan sempena dengan bulan Ramadan yang dekat ini, Allah Ta'ala khabar kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah Ta'ala bagi satu contoh modul, Allah Ta'ala bagi modul secara percuma kepada kita tuan-tuan, untuk jadikan kita orang yang bertakwa. Apakah ciri orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa ni tuan-tuan, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa dia orang yang bertakwa? Al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa ni orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Wal amal bit tanzil. Dia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qana'atu bil qalil. Dia sentiasa bersyukur, dia sentiasa berasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, walaupun sedikit. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia akan sentiasa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan yang akhirnya tuan-tuan, isti'dad wasta'dadu liyaumil akhir. Dan dia bersedia untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala di hari akhirat. Ini sifat, kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, bila mana kita kata orang yang bertakwa ni orang yang terbaik, maknanya tuan-tuan, bila disebut orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang berkemahiran, orang yang berintegriti, orang yang sihat tubuh badan. Maknanya tuan-tuan, bila mana kita bercakap tentang puasa melahirkan takwa, maknanya puasa satu anugerah daripada Allah Ta'ala untuk melahirkan warga negara yang berkualiti. Kalau kita bincang tentang negara, kalau kita bincang tentang organisasi, maknanya Ramadan satu modul untuk menghasilkan